Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Turkish Channel. Terima kasih aku ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Salam Aidilfitri daripada akak untuk korang semua. Dan hari ni korang dah pun merayakan Aidilfitri. Kita dah berjaya untuk menunaikan ibadah Ramadan, maknanya ibadah puasa. Alhamdulillah. Semoga kita berada dalam kesihatan yang baik-baik. Semoga dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki dan dipanjangkan umur. Amin ya rabbal alamin. Hari ni akan nak kongsikan satu je kisah seram, di mana kisah seram ni bertajuk nombor telefon berhantu. Kalau korang sudi dengar, jom bersama dengan akak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Kali ni akak nak ceritakan satu kisah berdasarkan kisah benar bertajuk nombor telefon yang berhantu tu yang akak cakap tadi. Kisah ni ditulis oleh seseorang yang dikenali sebagai Fik. Dah jadi kebiasaan tau. Malam minggu adalah waktu yang wajib untuk Fik menghabiskan masa bersama dengan kawan-kawan dia. Lokasi wajib dah tentulah restoran mamak 24 jam. Ini adalah tabiat biasa mereka lah, yang mana mereka ni gemar melepak sampai pukul 2, 3, 4 pagi tu dah biasa. Sekian lama duduk dekat kedai mamak, barulah mereka ni akan balik rumah. Jadi pada malam minggu yang lepas tu bila akak tak tahu, Fik dengan seorang kawan baik dia ni duduk macam biasalah, menghabiskan masa dekat satu sudut dinding dekat kedai mamak tu. Sambil tu ditemani dengan gelas yang berasap. Diorang ni smoking, disap rokok tembakau je. Jadi raya pada tahun tu mereka fikirlah nak buat bisnes apa, seumpama macam tu lah. Okey, cukup setakat tu pengenalan pasal diri mereka ni. Apa yang nak diceritakan sekarang ialah satu isu tau, yang mana cerita dia pada malam tersebut. Kawan Fik ni macam biasalah, dia agak-agak jam dah berginjak tengah malam. Time tu lah dia nak bukakan cerita-cerita seram dan cerita-cerita hantu dia. Konon-konon dia nak bagi Fik dengan kawan-kawan ini balik ke rumah dalam keadaan ketakutan. Tapi Fik dia tak adalah takut sangat sebab dia dah biasa kan dengan sikap perangai kawan itu. So dia tak adalah nak tutup telinga ke, nak buat-buat tak dengar ke, tak ada. Dia memang mengalu-alukan sangat kawan dia tu buka cerita pasal cerita hantu. Bolehlah dia upkan cerita dia tu. Tambahan pula kawan Fik ni, dia cerita kisah yang benar-benar berlaku. Dan cerita ni paling tidak pun, cerita ni memang dilalui oleh seseorang. Fik, kau tahu tak, dalam dunia ni wujud satu nombor telefon misteri. Kau tahu? Lebih kurang macam tu lah mukadimah dia. Fik dia nyalakan sebatang rokok, tandanya dia teruja sangat nak dengar. Lepas tu dia terus duduk tegak, dia bagi perhatian dengan rokok tu. Dia nak dengar cerita kawan dia tu. Si kawan Fik ni dia tambah lagi, aku boleh bagi nombor ni dekat kau dan kau boleh cuba call, tapi aku tak bertanggungjawab atas apa yang terjadi kat kau lepas kau call nombor tu. Nombor telefon ni memang berhantu. Fik ni jadi macam teruja nak tahu dengan lebih lanjut. Apa yang misteri sangat pasal nombor telefon tu? Memang seram ke? Beberapa kali jugalah bulu roma dan bulu tengkuk Fik ni agak meremang juga kan, walaupun sekadar bagi tahu cerita pasal nombor telefon berhantu. Tapi Fik masa tu dia dengarkan juga. Dia gagahkan diri dia dengar. Menurut pada kawan dia tu, cerita tu benar-benar berlaku kepada diri dia, membuatkan dia sampai sekarang memang taubat. Dia tak nak call lagi nombor tersebut. Dia tak nak call dah nombor misteri tu. Dah kenapa dengan nombor tu? Nombor tu milik siapa? Apa yang buat nombor tu sampai member dia jadi seteruk tu kan? Kita dengar lagi apa story dia.
Cerita ni berlaku pada tahun 1992. Masa tu kan, kawan pada Fik ni atau akak lebih selesa gelarkan dia sebagai Amirul. Amirul masa tu dia baru je berusia 12 tahun. Amirul ni dia suka sangat tau berkawan dengan budak-budak besar. Selalu sangatlah dia join abang-abang dia ni dengan kawan-kawan abang dia pergi jalan-jalan. Walaupun jarak umur Amirul dengan abang-abang dia ni agak jauh, tapi tu bukan penghalang. Dah memang Amirul ni suka berkawan dengan budak-budak besar, so abang dia tak menghalang, dia pun ikut. Kalau mereka tu tengah melepak kan, selepas ronda-ronda naik motor, Amirul dia akan duduk sama join. Kadang-kadang Amirul ni tak faham sangat apa yang mereka bualkan sebab mereka besar. Tapi itulah, tak jadi hal pun, tak faham pun tak apa. Jadi boleh berkawan dengan diorang tu memang Amirul kata memang best. Seperti biasa pada waktu petang, Amirul dia akan datang dekat pot mereka, lepak, duduk, nyebuk-nyebuk dekat situ. Lepas tu tekun lah. Amirul ni dengar je apa yang dibualkan oleh mereka ni sambil mencangkung, sambil-sambil menguih tanah dengan ranting kayu. Amirul dicuba sebenarnya nak lukis gambar ayam, tapi jadinya zirafah. Tak sampailah dia terdengar mereka semua ni berbual-bual tentang nombor telefon. Ranting tu Amirul letak terus kat bawah. Cerita ni macam menarik untuk dia ambil tahu. Muka mereka masing-masing tahu masa tu serius. Akak tak boleh buat muka serius sebab ada orang komen dia tak boleh nak tengok muka serius akak. So akak buat muka senyum. Salah seorang daripada abang Amirul ni, dia bercerita lah pasal nombor telefon misteri tu. Yang menariknya, misteri tu wujud, berfungsi, serta nombor tu boleh dihubungi. Cumanya mereka ni sedia atau tak je nak dengar suara si dia yang menjawab panggilan di hujung talian. Menurut pada kawan Fik ni, nombor tu kepunyaan seorang wanita yang dah mati dibunuh tau. Dari mana dia dapat info memang mereka tak tahu. Tambahan pula, menurut pada kawan Fik ni, kalau panggilan tu tak dijawab, tak diangkat, si pemilik nombor telefon tu akan hubungi semula. Waktu tu kena get ready sebab suara tu boleh didengar tau. Yang memang suara tu memang tak selesa sangat-sangat kalau kita nak dengar. Tahun 90-an rata-ratanya masih menggunakan telefon rumah dan telefon awam. Mana ada gadget-gadget macam sekarang yang memang moden sangat kan. Jadi kita tak dapat tahulah siapa yang buat panggilan. Lain lah kalau pada telefon bimbit yang akak cakap tadi, kita boleh tengok nombor naik kan. Boleh nampak nombor si pemanggil. Untuk era tahun tu, itulah kena angkat sendiri dengar apa semua. Kena tanya kepada promoter betul ke korang? Okey, waktu tu Amirul dia terdengar dengan jelas tau nombor telefon misteri yang kawan abang dia tu sebutkan. Amirul dia tak bawa pen, jadi dia ingat je lah dalam kepala dia. Balik je dekat rumah, Amirul dia terus catik dalam buku nota kecil. Dalam ingatan Amirul dia ingat tau nombor tu 038888 sekian. Amirul ni dia tenung lah pada nombor telefon tu. Dia tenung nombor yang ditulis tu tau. Kenapa aneh sangat dengan nombornya ni? Di kawasan Amirul tak ada nombor telefon yang macam tu tau. Bermula dengan pangkal 8. Malaslah dia nak fikir dengan lebih lanjut. Jadi Amirul pun dia simpan buku nota dia tu dalam simpanan yang selamat. Abang Amirul pun dia tak tahu bahawasanya adik dia ni dah catat nombor telefon tersebut. Pernah juga Amirul tanya pada abang dia ni, sama ada betul ke nombor telefon tu berhantu, sebab dia umur dia baru 12 tahun. Dia tak tahu nak buat keputusan betul ke tak betul ke. Dia tanya lah abang dia, tapi abang dia tak jawab. Malahan abang dia pula tanya pada dia semula. Abang dia pula nampak sebenarnya excited nak tahu dengan nombor tu. Betul ke nombor tu berhantu sekian-sekian kan. So tak ada jawapan lah dekat situ. Dia orang memang tak tahu dengan lebih mendalam pasal nombor tu. Lepas tu abang dia sempatlah nasihatkan adik dia. Bukan nasihat korang, dia macam tak nak adik dia tu banyak berfikir. So dia cakap lah, Badri tu bukan betul sangat pun. Entah-entah dia saja reka cerita. Itu jawapan daripada abang dia. Dia tak nak adik dia tu ambil pot pada perkara tu. Amirul dia hampa, terdiam tau. Dalam hati dia memang rasa curiga sangat. Sebab perasaan dia nak tahu pasal nombor telefon misteri tu memang betul-betul meluap-luap tau. Memang dia nak juga tahu pasal nombor telefon tersebut. Dia
memang nak cari juga jawapan akan kebenaran sama ada nombor telefon tu milik siapa, apa yang misteri sangat dengan nombor telefon tu, apa yang berhantu sangat. Itulah jiwa dia pada masa tu. So nak dijadikan cerita, beberapa minggu selepas tu Amirul dia telah berfikir dia nak telefon nombor tu. Dia tekad sebab dia nak tahu juga benda tu kan duk main berfikir dekat fikiran dia, main pusing-pusing dalam fikiran dia. Dia jadi macam tak selesa tau. Bila dia dah tahu pasal nombor telefon tu, siapa punya, apa semua sekian-sekian, dia akan rasa puas hati lah. Jadi sebab dia nak tahu siapa pemilik nombor tu, jadi dia cuba nak menghubungi pada nombor tu. Lebih kurang pukul 9 malam, Amirul dia buat panggilan. Buku nota kecil tu dia keluarkan. Lepas tu dengan telefon rumah dia call, dia dial nombor yang tertera 038888 sekian. Panggilan disambung. Tiba-tiba rasa takut datang. Amirul ni dia takut tau nak jawab pada panggilan tu. Dia sendiri buat panggilan tapi dia sendiri yang takut nak jawab. Maklumlah dia tak tahu kan siapalah pula yang akan jawab pada panggilan dia tu. Untuk beberapa ketika masa tu dia terus lepaskan je ganggang telefon tu. Tak sempat pun si dia tu nak menjawab. Malam tu Amirul dia tak dapat nak tidur lena. Dalam fikiran dia tertanya-tanya, mungkin ke dia ni akan hubungi semula nombor telefon rumah ni? Ada ke masa dan waktu kat sana ni sama ke dengan waktu masa kat sini? Alah, pemikiran budak-budak remaja 12 tahun macam tu lah kan. Amirul dia terus berbual dengan diri dia sendiri tanpa dia fikirkan pukul berapa dah berlalu, dengan perasaan pusing tu, dengan situasi tu. Akhirnya dia pun dengar bunyi tau, sebab dia tak tidur lagi. Kring macam tu. Amirul dia terus tengok jam dekat dinding, dah pukul 3 pagi korang. Siapa pula yang telefon pagi-pagi buta ni? Amirul tiba-tiba teringat sesuatu yang dia dah lakukan 6 jam yang lepas. Sudah. Melurulah dia berlari keluar daripada bilik dia tu nak pergi dekat tempat telefon tu. Tapi kan belum sempat dia jawab panggilan, rupanya mak dia dah tercegat kat situ, dah ada kat situ, tersambil tangan mak dia tu jawab panggilan tau. Panggil telefon dekat tengah pagi buta. Mak dia pun macam anggap panggilan tu macam kecemasan lah. Mungkin ada ahli keluarga dia ke yang call emergency kan. Menurut kata mak dia macam tu lah. Dia mendengar sendirian. Wajah mak dia masa tu serius. Yelah, dia nak ambil take serius kan. Lepas tu kan dia cuba dengar dengan teliti. Dengar teliti suara pemanggil tu. Apa yang pemanggil tu kata. Amirul ni, dia nampak mak dia ni macam serius. Dia pergi goncang-goncangkan pada mak dia. Lepas tu dia nak tahu siapa yang memanggil. Dia tanyalah pada mak dia. Lepas beberapa minit lepas tu, Amirul dia tengok mak dia dah letak ganggang. Jadi dia tanya, mak, siapa yang panggil? Tapi mak dia diam je. Lepas tu mak dia tak cakap banyak tau. Mak dia cakap, Amirul pergi masuk bilik, pergi tidur. Dah, pergi tidur, dah, pergi tidur. Macam tu. Dah lewat sangat dah. Lepas tu kan, Amirul dia akur dengan arahan mak dia. Dia pun balik semula ke bilik dia. Lepas tu dia sambung tidur. Tapi lepas tu dia tak boleh nak tidur, tak boleh nak lena. Banyak benda yang bermain dekat fikiran dia. Dia fikirkan siapa yang telefon dia pagi-pagi buta tu. Siapa yang dah bercakap dengan mak dia pada pagi-pagi buta tu. Jadi mak pula tak kata sepatah pun, tak jawab pun panggilan tu dari siapa. Jadi Amirul macam blur tu. Dalam fikiran Amirul satu je, nombor telefon misteri yang dia hubungi pukul 9 malam tadi. Mungkin nombor telefon tu nombor telefon yang mak dia jawab. Keesokan paginya Amirul dia terus dapatkan mak dia tau. Mak dia macam berat nak ceritakan apa yang berlaku malam tadi. Amirul dia desak juga mak dia. Disuruh juga mak dia ceritakan. Mak dia pun jawab macam ni. Tak tahulah. Suara sayu. Rasanya suara tu macam perempuan. Dia macam bercakap dengan bahasa Melayu kuno yang mak memang tak faham. Tu sebab mak diam. Lagi satu, nada suara dia tu buat mak ni rasa tak selesa nak dengar. Tu sebab mak letak. Amirul tahu apa yang mak dia tu ceritakan, sampaikan tu, maksud tak selesa tu dia macam faham tau. 2 jawapan dia dah dapat dekat situ yang membuktikan bahawa kata-kata kawan abang dia tu memang benar. Pertama, jika panggilan tu dia tak jawab atau dia tak angkat, si pemanggil nombor telefon tu akan menghubungi dia semula. Dalam hal macam semalam, Amirul ni dia dah buat miss call kepada nombor tu. Dan nombor tu hubungi Amirul semula. Jadi betul lah kepada apa yang kawan abang dia cakap. Kedua, pemilik nombor tu perempuan. Mak dia cakap perempuan, memang perempuan lah. Sama seperti apa yang dikatakan juga. Perempuan yang mati dibunuh. Mungkin
Pagi tu Amirul dia termenung panjang tau. Dia nak tahu abang dia ni dengan kawan-kawan ni tahu tak pasal ni. Nak tahu tak pasal apa yang dilalui ni. Tapi mereka semua tu dah balik ke asrama. So dia tak boleh nak bagi tahu on the spot. Tiba-tiba Amirul dia terfikir tau. Boleh jadi malam tu satu kebetulan. Betul ke? Perempuan yang telefon semula tu ada kaitan dengan nombor telefon misteri. Entah-entah orang tu salah nombor ke kan? Boleh jadi juga. So Amirul dia biarkanlah benda tu berlarutan lebih kurang 3 hari orang. 3 hari tu jugalah hati dengan fikiran Amirul ni jadi tak tenang. Walau bagaimanapun Amirul ni dia rasa dia nak cari juga jawapan. Jadi untuk membuktikan sama ada teori dia ni betul atau tak, salah ke tak, dia dah menghubungi nombor telefon tu sekali lagi. Dia kena hubungi juga. Kali ni Amirul dibiarkan lama sikit sebelum dia putuskan talian. Dia letak ganggang telefon tu. Lepas tu dia tunggu dengan penuh debaran tau. Saat berganti minit berganti jam. Tapi tak juga Amirul ni menerima panggilan semula. Mungkinlah sangkaan Amirul tak tepat lah pasal nombor misteri tersebut. Jadi dia biarkan sahaja masa berlalu. Amirul dia keluar duduk dekat beranda rumah. Depan rumah dia ada beranda dekat bawah pokok. Dia nak ambil angin dekat situ. Angin pagi tu memang dia rasa lembut sangat. Dia rasa macam terbuai sangat. Tiba-tiba masa dia tengah ambil angin tu, kering. Alamak. Sayup-sayup tau kedengaran bunyi telefon dari dalam rumah. Amirul dia terkejut dari lamunan dia. Dia rasa macam hampir tenang jugalah sebab ada panggilan. Mana panggilan yang ditunggu tu memang ada. So debaran dia tu seolah-olah macam ada jawapan depan sini. Dia pun berkejar meluru pergi ke dalam rumah dekat telefon tu. Tak lama lepas tu bunyi deringan dah tak ada dengar dah. Mesti ada orang yang dah jawab panggilan telefon tu. Amirul dia tercegat dekat pintu rumah dan dalam keadaan memang dia nampak masa tu mak dia sedang berdiri menjawab telefon. Masa tu dia nampak lah mak dia memang tengah jawab telefon dan dia dengar lah. Tak ada. Dia orang semua tak ada. Ni siapa ni? Siapa ni? Tak ada. Budak-budak tu tak ada. Dia orang semua tak ada. Dia orang semua dekat asrama. Amirul dia nampak masa tu mak dia terus letakkan ganggang telefon. Mak dia letak tu pula dalam keadaan yang agak tak puas hati tau. Jadi Amirul terpinga-pinga. Lepas tu dia tanya juga kat mak dia. Siapa yang telefon mak? Amirul terus juga tanya pada mak dia walaupun dia nampak mak dia tu macam dah nak marah pun ada kan. Tak tahulah mak dia cakap. Tak tahu siapalah. Perempuan. Dia tanya abang-abang kamu. Suara dia macam perempuan. Perempuan jugalah. Yang macam telefon sebelum ni. Dia tahu pula nama abang-abang kamu. Manalah dia tahu nombor telefon rumah kita ni? Kamu ada bagi ke nombor telefon dekat orang? Tentang abang kamu yang ada bagi. Takutlah mak macam ni. Jawab mak dia dah mula rungsing tau. Nah, sekali lagi Amirul ni dia rasakan perkara ni memang betul. Amirul dia mula rasa ketakutan tau. Dia rasa memang benar tau. Nombor telefon misteri tersebut ada kaitan dengan perempuan yang dah 2 kali telefon rumah dia. Ini semua ada kaitan dengan Amirul juga. Dia rasa bersalah sangat. Dia lah punca menyebabkan perempuan misteri tu telefon balik semula rumah dia. Terbaring Amirul dalam bilik merenung kipas siling. Dah tak tahu dah nak kata apa pada diri dia. Macam mana dia boleh tahu tentang 2 orang abang aku tu? Adakah abang-abang aku ni ada hubungi dengan dia? Tapi mereka dulu, abang-abang aku kat asrama. Kalau guna telefon, mesti dah dia guna telefon asrama. Dia mesti call balik semula kat asrama. Macam mana pula dia boleh call kat rumah aku? Tak logik lah. Kenapa dia tahu rumah ni? Telefon je lah asrama. Kepala pening lah. Pening. Bisik hati Amirul pada masa tu. Minggu depannya abang-abang Amirul balik. Mak Amirul dia terus bertanyakan hal tersebut. Dia tak puas hati. Dia tanya pada mereka ni. Tahu tak ada perempuan telefon tanya pasal kamu sekian-sekian. Kamu ada buat panggilan ke? Kamu ada bagi nombor telefon dekat orang mana-mana orang tak kenal ke? Mana-mana perempuan ada awet ke? Apa ke? Tapi mereka ni macam terkejut tau. Jawapan mereka sama je. Sama-sama jawab. Pantas. Mereka berdua ni menafikan. Tak ada pun. Memang tak ada. Kami tak memang tak buat panggilan pada mana-mana. Memang tak ada bagi nombor telefon kat siapa-siapa. Lepas tu masing-masing tu dia jadi macam pelik tau. Pelik mak dia apa semua. Jadi macam tak tahu siapa yang telefon dia. Gerangan siapa yang dah buat panggilan tu. Dia siap tahu nama abang-abang dia ni. Amirul tahu abang-abang dia ni takkan berminat tak dengan cerita Badri tu. Badri yang cerita sebelum ni kan pasal kisah telefon berhantu tu. Jadi dah tentu-tentulah mereka ni tak nak ambil tahu pun pasal
nombor telefon tu, mereka ni takkanlah mencuba-cuba nak telefon pada nombor misteri tu. Itu fikiran Amirul lah. Jadi Amirul dia terdiam tau. Dia terdiam, terbisu, dia berfikir. Dia sebenarnya nak cari punca. Mungkinlah ini perbuatan dia sendiri. Inilah dia akibat dia, kifarahnya bila dia degil. Bila dah dijelaskan kat situ nombor telefon tu berhantu, tapi itulah keinginan dia tetap juga call pada nombor tu. Hal ni terus-terusan dirahsiakan Amirul kepada mereka berdua tau, pada abang-abang dia. Jadi kejadian ni kekal misteri untuk beberapa minggu. Amirul dia diamkan diri dia. Hanya dia dengan mak dia je setakat tu yang tahu. Lepas tu keadaan dah okey kan, so dia boleh tenang lah. Tapi jangan terlalu awal untuk tenang. Misteri tu tak habis dekat situ. Selama beberapa minggu Amirul ni dibiarkan. Sikap dia yang degil ditambah dengan rasa nak ambil tahu tinggi lagi. Dia tekad juga nak ambil tahu. Dah jadi macam tu, tak ambil pot, tak ambil orang kata ikhtibar. Amirul ni dia tekad tau. Dia nak telefon semula pada nombor puaka tu. Kali ni apa nak jadi, jadilah. Itu prinsip dia. Apa nak jadi, lantak, jadilah. Demi sebuah jawapan, dia nak juga call semula pada nombor tu. Kebetulan waktu tu dia dekat rumah seorang diri. Jadi waktu tu dah nak masuk senja. Mak ayah dia keluar pergi cari barang dekat pekan lah. Jadi dia ambil nombor telefon dekat nota kecil dia tu. Dia call nombor tadi 038888 sekian tu. Lama Amirul biarkan telefon tu berdering. Dalam hati dia harapkan si pemilik telefon tu menjawab tau. Tapi panggilan tu dia biar sepi. Biar je, kosong je. Tak ada siapa pun jawab. Amirul dia letak ganggang. Kalau betul lah sangkaan dia, mesti pemilik nombor tu akan hubungi dia semula. Jadi Amirul dia biarkan sekejap ganggang yang dia letak tu. Demi untuk mengelakkan rasa takut, Amirul ni dia sambil-sambil tu dia pasang TV. Lebih kurang pukul 20 minit, pukul pula dah minta maaf korang. Lebih kurang 20 minit selepas tu dah jadi satu perkara yang membuatkan dia menoleh kembali ke arah telefon rumah dia. Peluh jantan dia mula keluar. Jantung dia mengepam darah dia dengan laju. Akhirnya telefon berdering. Kring, kring. Penantian Amirul berakhir dekat situ. Cumanya sekarang Amirul perlu jawab atau tidak panggilan tersebut. Jantung dia berdebar-debar. Tuk-tak, tuk-tak, tuk-tak. Kalau aku tak jawab, aku tak akan dapat jawapan atas segala persoalan. Kalau aku jawab pula, aku dapat dengar dengan telinga aku sendiri suara si pemanggil. Dah bersedia ke aku? Aku kena beranikan diri juga walaupun aku ni penakut. Lepas tu dia jawab. Hello? Hello? Siapa sana? Hello? Hello? Siapa sana? Sunyi, sepi. Tak ada jawapan. Tak kedengaran satu suara, hatta satu bunyi pun. Tak ada. Amirul tanya lagi. Hello? Hello? Jangan main-main. Siapa tu? Hello? Amirul dia sedikit marah lah sebab soalan dia tu tak dijawab. Halo-halo dia tu kosong je. Tapi selepas tu, kemarahan Amirul ni dia sedikit demi sedikit hilang lah. Ditukar ganti dengan rasa takut pula, meremang, rasa seram, sejuk, semua ada. Amirul ni, dia dengar tau daripada ganggang tu tau. Lepas dia dah letak ganggang tu, bukan letak gedegam macam ni, tapi ganggang tu dalam keadaan terangkat lagi lah. Dia dengar sendiri dengan telinga dia ni. Si dia dalam telefon tu bersuara. Tak tahulah macam mana nak jelaskan. Tapi tutur kata dia tu macam lemah gemalai, lemah lembut, sayu, mendayu. Ada patah perkataan yang Amirul tak boleh nak dengar dengan jelas. Ada perkataan yang dia boleh dengar tapi dia macam confused. Perempuan tu dia cuba nak beramah mesra dengan Amirul. Tapi Amirul tak rasa cair pun. Ketakutan tu semakin menyelubungi diri Amirul. Betul lah kata mak. Nada suara perempuan tu agak aneh. Tak selesa tau dia nak dengar. Bukan macam suara perempuan biasa yang dia dengar. Adik dekat rumah seorang ke? Mak ayah mana? Hehehe. Adik, seorang ke tu? Cukuplah ayat tu dah buat Amirul ni rasa macam nak pingsan kat situ juga. Oleh kerana ketakutan yang amat sangat, Amirul dia terus keluar luar rumah dia. Jadi dia stay dekat luar rumah dia, dekat ada satu padang tau dekat situ. Dia tunggu mak ayah dia balik dekat situ. Dia tak nak masuk rumah. Bila dia dengar suara perempuan tu telefon masa tu kan, fikiran Amirul dah mula terbayangkan yang bukan-bukan. Kebetulan waktu tu memang tengah hot filem hantu Indonesia seperti Sunda Bolong, Mak Lampir semualah.
Jadi Amirul dia ingat lah, sebab awalnya dia memang suka melayan cerita-cerita hantu ni, tapi dah jadi macam ni dekat dia. Jadi benda tu jadi berpusing-pusing, jadi macam datang macam tu. Banyaklah benda yang dia fikirkan dalam kepala dia. Manalah tiba-tiba lah datang suara perempuan ni, datang mengintai hidup dia ni. Dia tak pernah kenal pun dengan perempuan ni. Jadi Amirul ni dalam dia punya fiction berfikir tu, bermacam-macam lagi lah perkara yang bermain dalam fikiran Amirul ni. Manalah tahu kan, tiba-tiba perempuan tu datang mengintai Amirul dari bawah katil ke, daripada bawah almari ke, daripada bilik air ke. Sudah fikiran dia. Lepas tu ada pula dekat depan rumah dia, sebelah dia ke, macam tu. Banyaklah dia fikir. Waktu tu senja pula, barulah mak dia tu balik. Jadi bila mak ayah dia dah balik, Amirul terus terpa kepada mereka, yang sememangnya rasa hairan lah bila tengok keadaan reaksi Amirul macam tu. Gelabah bukan main lagi, dalam situasi yang kelang kabut dengan perasaan yang bercampur-campur bau semua. Amirul dia cakap tanpa berfikir tau. Dia menuduh makcik dia ni telefon rumah dia ketika dia ditinggalkan seorang diri, sebab makcik dia nak kenakan dia, sengaja nak main-main dengan dia. Jadi mak dia ni, mak pada Amirul ni, dia panggil tau, dia call panggil makcik dia tu datang rumah, suruh datang nak sahkan kesahihan tu, sebab dia tengok anak dia macam dah takut sangat. Jadi makcik ni terpaksa datang rumah. Jadi makcik dia ni menafikan sekeras-kerasnya perkara tersebut. Makcik dia memang tak kacau dia, tak ganggu dia pun. Dah nak difikirkan, memang agak melampau lah kan, bila dah buat sampai menyusahkan orang lain. Mungkin Amirul dah terlampau takut, jadi pilihan dia macam tu je. Kejadian seram tu berlalu macam tu je, hilang lenyap pudar ditelan waktu. Amirul pun dia dah tak memandai-mandai lagi tau, nak telefon kepada nombor misteri tu. Amirul dia ambil kejadian ni sebagai pengajaran. Misteri ni akhirnya dia lupakan selama beberapa tahun lamanya. Amirul dia tak ingatlah berapa lama. Tapi yang dia tahu, nombornya tu sentiasa dia ingat dalam kepala. Dia memang tak boleh lupa dengan nombor tu. Cumanya dia dah tak dial nombor tu. Boleh kata mereka semua ni dah lupalah kejadian ni. Sehinggalah pada satu hari, masa tu usia Amirul dah berginjak 20-an gitulah. Selepas sahaja tamat pengajian di sebuah universiti di luar tanah air, Amirul dia terus bekerja di sebuah syarikat pengiklanan yang bertempat di Bangi. Lebih kurang ketika tahun 2005 macam tu. Dekat sana dia berkawan rapat dengan 3 orang rakan sepejabat dia. Makan, minum, melepak, main snooker, semua sama-sama. Nak dipendekkan cerita, pada suatu malam mereka duduk bersantai-santai minum dekat sebuah kedai makan bawah pokok dekat area Bangi sana. Biasalah, bila waktu dah agak lewat sikit dan bila dah habis semua isu nak borak, mulalah salah seorang dari mereka ni buka cerita pasal cerita hantu lah, cerita pasal isu semasa semualah kan. Seorang demi seorang bergila-gila tau, bercerita tentang kisah seram masing-masing. Bila sampai giliran Amirul, dia tak ada cerita, tak ada story nak diceritakan. So, diceritakanlah pasal cerita nombor yang berhantu tu. Apa yang berlaku pada diri dia, dia ceritakan balik kepada mereka ni. Cerita nombor telefon hantu itulah yang dia lalui. Dia berceritalah daripada awal sampai habis. Mereka ni kelihatan teruja. Tapi ada juga yang tak percaya dengan cerita Amirul. Mengarutlah kata dia. Dia tuduhlah Amirul ni salah tekan nombor telefon ke. Berdasarkan apa yang Amirul ceritakan, fakta yang dikeluarkan nampak semuanya sahih dan memang sukar ditelan oleh akal dan fikiran yang waras tau tentang kejadian tersebut. Kalaupun di zaman 90-an dahulu dah ada agensi khas yang membuat panggilan hangit berhantu, macam mana pula perempuan tu boleh tahu nama abang-abang aku? Macam mana pula dia boleh tahu aku ni tinggal kat mana? Aku ni duduk kat rumah seorang-seorang. Cuba korang fikir. Korang tak rasa ke macam perkara tu pelik? Kan? Aku tak kenal pun dia. Alah, mungkin benda tu kebetulan kot, kata kawan dia. Salah seorang daripada kawan Amirul ni, dia cuba juga mempertikaikan cerita Amirul. Amirul dia tak adalah nak marah. Dia siap bagi lagi nombor telefon tu dekat mereka supaya mereka boleh hubungi nombor tu. Bagi Amirul, hal ni dah mungkin tak relevan lagi dekat zaman sekarang, zaman dia 2005 tu. Nombor tu mungkin dah tak wujud lagi. Yelah, dah berbelas tahun punya cerita, takkanlah nombor tu masih digunakan lagi.
Ada lagi ke hantu tu? Entahlah, bisik hati Amirul. Amirul ambil nombor telefon tu yang masih tertera pada buku nota kecil dia. Dia memang bawa kan. Ni nombor dia. 03 sekian. Kalau korang berani call, korang call lah. Aku mencabar korang walaupun aku tahu benda ni dah berzaman berlaku. Berani call lah. Manalah tahu kan, kalau ada luck korang, bolehlah korang bergayut dengan si dia malam ni. Tambah Amirul lagi dengan niat nak mengusik je kepada kawan-kawan dia ni. Kawan Amirul yang berani sikit, Nazri nama dia. Dia catat, excited dia. Ambil, catat, simpan nombor tu dalam telefon Nokia 3310. Akak buat catat kat tangan. Dia catat dalam telefon Nokia dia tu lah. Kata dia nak cuba hubungi nanti. Amirul dia percaya dia akan buat sebab dia ni memang jenis berani dan tak boleh dicabar. Dia mesti nak tahu juga apa yang diceritakan oleh Amirul. Dia sama je perangai dia dengan Amirul yang sebelum ni. Jadi esok malam tu mereka berkumpul semula dekat kedai tu macam biasa. Memang hari-hari situlah dia berkumpul. Semua orang ada kecuali kawan Amirul yang nama Nasri tadi. Dia kata dia tak dapat nak join lepak sebab malam tu dia kena ambil tunang dia. Lepas tu hantar tunang dia tu balik dekat Seri Kembangan. Kalau dapat datang pun mungkin lambat sikit. Itu kata dia lah. Mereka pun lepak lah macam biasa. Takkan nak tunggu dia kan. Borak kosong semua sambil menikmati makanan semua. Jadi masa tu mereka ni mata memahati lah awet-awet UKM yang memang ramai betul lah lalu lalang kat situ. Itu yang bestnya sebab tu dia orang suka lepak kat situ. Sambil tu mereka bersembang lah pasal Nasri. Mereka tanya macam peluru akak bagi. Mereka tertanya-tanya sendiri sama ada Nasri ni dah menghubungi atau tidak pada nombor berhantu tu. Dia dah dapat nombor tu, dia kata dia nak call. Jadi sambil-sambil berjenaka lah pasal Nasri ni, mereka selang-selikan dengan cerita beranggapan entah Nasri dah duduk menggigil dalam ketakutan dalam rumah koknya. Kata salah seorang daripada mereka ni sambil ketawa besar, terkekek-kekek dia ketawakan kawan dia tu. Malam tu dah mula makin lewat. Kebetulan dia memang tak balik awal lah. Dilewatkan lagi waktu melepak tu. Dah bergelas-gelas air bersusun-susun dah dekat atas meja tu. Tapi dia tak tahu lah kenapa dia stay juga. Tak balik. Dia stay juga tunggu kat situ. Amirul dia perasan tau. Masa tu kebetulan Nasri ni dia tak sure boleh melepak ke tak malam tu. Tapi dia orang ni nampak lah kereta Nasri ni datang dekat depan kedai tu. Dia masuk, dia parking kat kedai tu. Lepas tu dia masuk dalam kedai tu, dia nak makan. Lepas tu Amirul tanyalah, Nasri, ingat kan tak datang tadi? Amirul dia agak terkejut. Yelah, perjalanan nak pergi hantar tunang ni tu bukan dekat, jauh. Dalam keadaan yang tergesa-gesa Nazri datang ke arah meja mereka, dia nampak macam tu. Dia ambil kerusi kosong dekat meja sebelah, lepas tu dia duduk. Dalam keadaan macam mana akan nak cakap dengan korang. Dia ambil sebanyak kerusi, duduk dalam keadaan ketakutan pun ada, dan keadaan yang gelabah pun ada. Dalam keadaan kelang kabut macam tu, muka Nasri dia serius. Ketat je muka dia, macam ada masalah yang besar. Ni korang tengok ni. Tengok Nasri dia keluarkan telefon bimbit dia. Mereka semua terjenguk-jenguk lah apa yang terpapar dekat skrin kecil telefon dia tu. Takkan tunang dia SMS I love you pun nak tunjuk dekat mereka. Tapi bukan itu sebenarnya dia nak tunjuk. Bila mereka tengok betul-betul, barulah mereka semua terkejut tau. Terutama sekali Amirul. Apa yang benar-benar tertulis dekat skrin telefon bimbit tu, telefon bimbit Nasri tu. Panggilan diterima 038888 sekian pukul 9.05 malam. Amirul tahu ni bukan dibuat-buat. Bagi yang tak faham, Nasri dia dah terima panggilan daripada nombor berhantu tu. Dan ini bermakna Nazri telah menghubungi nombor ni terlebih dahulu. Memang betul Nazri mengaku dia ada call nombor tersebut. Kemudian diletakkan. Tak lama lepas tu, sewaktu dia memandu, dia telah dihubungi oleh seseorang. Tanpa melihat dengan teliti ke arah nombor, dia pun angkat pada panggilan tu. Nazri bagi tahu mereka satu benda pada malam tu. Benda yang bagi Amirul mengesahkan lagi semua kejadian-kejadian misteri yang berlaku sebelum-sebelum ni. Ke atas diri dia adalah benar. Perempuan. Suaranya halus lagi menakutkan. Kadang-kadang suara tu ketawa mengilai. Tang sini Amirul tak lalu, tapi kawan dia lalu. Suara tu mengilai. Lepas tu dia tanya aku. Kata-kata Nazri bagai terhenti tau kat situ. Nazri tak mampu nak ungkapkan kata-kata dia seterusnya. Mereka ni suruh juga Nasri ni teruskan juga apa yang nak dikatakan. Teruskan juga. Mereka nak tahu kan. Dia tanya aku,
Mereka menunggu dengan sabar. Nazri nak sambung ayat dia macam mana? Dia tanya aku, tengah ambil tunang ke? Berderau terus darah mereka malam tu. Amirul dia termenung lama tau. Mana mungkin misteri yang dah lama berlaku belasan tahun masih boleh terjadi selepas tu. Dari tahun 1992 sehinggalah ke tahun 2005. Lama tu. Semangat dan roh perempuan tu masih boleh wujud ke? Merentasi masa dan zaman ke? Perasaan takut bercampur aduk dengan perasaan aneh semua ada, misteri semua ada. Berbagai persoalan yang kerap menginggah dalam benak fikiran mula timbul balik semula. Sejak tu Amirul diterus je buang segala ingatan dia pada nombor tersebut. Kali ni dia tekad. Dia dah tak nak dah ingat sebelum-belumnya pada kisah nombor tu, pada nombor tu. Dia tak nak ingat dah. Sebab dia tahu dan dia yakin nombor tu masih wujud lagi sehingga kini. Biarlah nombor telefon tu tertanam bersama dengan misteri dia. Biarlah dia pupus, ditelah waktu dan zaman. Sebenarnya agak menyesal Amirul bagikan nombor pada Nazri. Dia jadi paranoid tau. Berminggu-minggu Nazri ni tak boleh nak tidur, tak boleh nak tenang. Mengapalah perempuan tu boleh tahu Nazri ni tengah ambil tunang dia malam tu? Itulah persoalan yang utamanya. Nazri tak ada bagi tahu siapa-siapa pun perihal dia dengan tunang dia. Salah seorang daripada mereka ni, dia kelihatan terkejut dengan nombor telefon yang Amirul beri semalam. Dia tanya Amirul, betul ke nombor ni? Amirul pun jawab lah, betul lah. Nombor ni lah yang konon-kononnya dikatakan milik seorang perempuan yang dah mati, dirogoh dan dibunuh. Dan nombor ni jugalah yang bila dia call, perempuan akan call balik. Perempuan misteri yang memang dia tak tahu, dia tak boleh nak bagi tahu gambaran dia macam mana. Tapi sama je, perempuan tu suara lembut, suara menakutkan macam tu. Kalau ada dua panggilan pangkal nombor 8 dekat hadapan, maknanya tu nombor kawasan Putrajaya, kata kawan dia. Kalau diikutkan waktu tu, waktu yang Amirul call zaman tahun 90-an tu, Putrajaya mana ada wujud. Putrajaya masa tu masih ladang kelapa sawit lagi. Boleh bayangkan tak? Akak juga rasa terkesan tau dengan cerita ni. Walaupun bukan penampakan, tapi situasi Amirul lalui tu boleh buat kita ni turut rasa seram. Oh ya, untuk pengetahuan semua, dalam cerita ni 3 nombor terakhir dalam nombor telefon tersebut terpaksa dirahsiakan untuk mengelakkan kemudaratan kepada kita semua. Manalah tahu kan, kok kita semua ni ada yang gatal tangan pergi call pula pada nombor tu. Jangan, memang tak lah. Akak sendiri tak tahu berapa nombor dia, memang tak tertulis. Jadi biarlah nombor tu jadi kenangan, tersimpan je kat situ, jadi misteri sampai bila-bila. Wallahualam, Amirul memang berserah je pada Allah. Walau dalam apapun keadaan kita, sentiasalah ingat pada Allah SWT yang Maha Pencipta lagi Maha Berkuasa. Pada Dialah kita berserah dan pada Dia jugalah kita mohon pertolongan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri akak ucapkan kepada korang semua dan terima kasih kerana menonton sampai habis. Sekian sahaja satu kisah yang agak panjang pada malam ni. Akak ucapkan jutaan terima kasih sekali lagi pada korang semua. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai teladan, apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Akak tegaskan kat sini, yang tak elok jangan ikut. Sekian dulu daripada akak. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Bye. Assalamualaikum. Bye.